Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan baca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina ya zal jalali wal ikram. La ilaha illallahul alimul azim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil azim. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama lagi bertemu dalam majlis ilmu yang saya kasihi sahibul fadilah Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai dan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, para asatizah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, seterusnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baru selesai saja menunaikan sembahyang fardu maghrib. Selepas kita selesai menunaikan solat, kebiasaannya kita akan duduk berwirid, bermunajat mengikut susunan wirid-wirid atau zikir-zikir yang kita baca selepas maghrib itu telah pun disusun oleh para ulama. Kalau kita dengar macam mana imam kita baca tadi, ulama kita ambil daripada Quran, daripada hadis, disusun. Ada kaifiatnya, kata orang, ada kaedahnya. Yang kita baca, beberapa ayat, antaranya ayat kursi yang kita baca tadi, surah Fatihah, kadang-kadang ditambah pula dengan 3 kul, yang pastinya kita maklum tentang fadilatnya. Selepas itu kita akhiri dengan doa. Jadi malam ni kita akan bincang tentang doa kita. Doa kita ni mustajab atau terhijab. Paling kurang pun 5 kali sehari kita berdoa kan, menadah tangan minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta doa kita mustajab. Mustajab ni kedudukannya lebih tinggi daripada makbul. Apa dia makbul? Allah terima, tapi Allah tak tunaikan. Mustajab Allah terima dan Allah tunaikan. Itu sebab kita ni bila kita berdoa, kata Allah Ta'ala, bila kita balik ke akhirat besok, kita masuk je dalam syurga, Allah Ta'ala akan, maha adilnya Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala sendiri akan explain dekat kita. Sebenarnya tuan-tuan, tidak ada satu pun doa yang Allah Ta'ala tolak. Bila Allah Ta'ala sediakan, kata Abu Hurairah tu, bila Allah Ta'ala sediakan pintu taubat, tidak ada taubat yang Allah tak terima. Adil Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala sediakan doa, Allah Ta'ala sediakan pula mustajabnya. Oleh kerana itu, doa itu kita nak letakkan dia sama tarafnya dengan kedudukan ibadah lain. Dia bukan benda sampingan. Doa, zikir, solat letak di tempat yang sama. Kalau dalam solat kita khusyuk, dalam zikir pun kena khusyuk.
Begitu juga dalam doa kita pun mesti ada khusyuk. Nanti kita sebut macam mana khusyuknya kita di dalam berdoa tu. Itu sebab besok bila di syurga Allah Ta'ala akan panggil kita. Belum kita tanya lagi, dipanggil kita. Allah Ta'ala kata, dulu di dunia dulu kamu telah buat doa sebanyak 1,7 juta tu. Allah ingat tuan-tuan, setiap kali kita minta tu kita pun terpanjat, Allah adilnya Allah Ta'ala. Dia kata daripada 1,7 juta contohlah, yang saya bagi kat dunia dulu 500,000, 1.2 lagi saya simpan, dia kata. Kalau saya bagi awak kat dunia dulu, awak takkan merasa nikmatnya syurga ni. Berlinang air mata gitu. Kan? Allah Ta'ala kata, yang pertama, kamu nak tengok tak doa-doa kamu? Maka Allah tunjuk doa kita yang ada di dalam syurga itu. Apa dia? Kenikmatan yang ada dalam tu. Kerana doa itulah kita boleh bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tukar daripada nikmat dunia tadi, Allah bagi benda yang lebih besar, tuan-tuan. Apa dia? Bertemu dengan Rasulullah. Ada kita ni besok di mahsyar lagi sudah melihat kelibat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila datang Nabi memberi syafaat uzma, belum masuk syurga lagi. Ada besok jumpa dengan Rasulullah, nampak Rasulullah kat mana? Telaga Kausar. Inna a'tainakal kausar. Kita ni besok dahaga, tuan-tuan. Bangun daripada kubur dahaga, lapar. Bangun di padang mahsyar besok, antara fitnah di padang mahsyar tu ialah lapar dan dahaga. Yang tak pernah kita rasa lapar sebegitu rupa. Hari tu tak ada runner, tuan-tuan. Jangan fikir nak order apa-apa hari tu, tak ada. Tapi kita tahu Rasulullah menyediakan satu kolam yang namanya Al-Kausar, yang sedap airnya. Yang Rasulullah kata, di dalamnya nanti aku akan sediakan bekas untuk umat aku minum sebanyak bintang di langit. Sebab apa? Sekali minum sampai kita masuk syurga, tak rasa lapar, tak rasa dahaga dah. Minum Telaga Kausar ni pakej makan dan minum. Minum air tu seolah-olah kita kenyang, makan dan minum. Nabi fikir jauh dah, tuan-tuan. Nabi fikir kita nak balik ke sana. Sebab apa? Di dunia dulu kita berdoa. Kan dalam doa kita, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu, kita kata ada selawat untuk Rasulullah. Setiap kali kita berdoa ada je selawat untuk Nabi. Allah Ta'ala tunjuk kita satu. Kita tengok pula nikmat di syurga yang kedua siapa? Orang yang paling kita sayang ada kat situ. Mak kita, ayah kita. Sebab apa mak ayah kita masuk syurga? Sebab apa isteri kita masuk syurga? Sebab apa anak kita masuk syurga? Sebab apa adik-beradik kita masuk syurga? Dulu kita di dunia banyak berdoa. Allahumma gfir lana, Allahumma gfir lana, Allahumma gfir lana. Nak sangat Allah Ta'ala ampunkan. Kalau kuliah sebelum ni saya pernah beritahu, jangan doa untuk diri sendiri. Sebab Rasulullah berdoa untuk umat. Orang soleh, tuan-tuan, tuan guru besar, dia tak tinggal doa Allahumma gfirli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Tak tinggal. Terus besok kita masuk, kita terpanjat, mak, ayah. Sebab apa? Doa kita dulu Allah tak bagi di dunia. Kemudian Allah beritahu sebenarnya
doa yang kamu minta masa di dunia dulu jadi penebus dosa-dosa kamu masa di dunia. Rupanya Allah Ta'ala tak bayar doa tu kat dunia. Sebab apa? Dia nak jadi kifarah kita, penebus dosa-dosa kita. Jadi oleh kerana itu penting tuan-tuan doa. Doa ni sangat penting. Jangan jadikan dia benda sampingan. Baik. Ada 20 perkara, ada 20 nasihat yang kita nak bincang malam ni. Baik. Kata ulama, jika ada jutaan manusia mengadu dan merintih dalam doa mereka kepada Allah, yakinlah Allah mendengar semua rintihan itu. Berjuta manusia merintih, mengadu dengan siapa? Allah. Salah satu nama Allah Subhanahu Wa Taala ialah As-Sami. As-Sami yang kita selalu sebut dalam Asmaul Husna. Allah Maha mendengar. Dengar apa? Mendengar rintihan hamba-Nya. Walaupun doa itu kita baca dalam tuan-tuan, besok kita ni akan nazak, betul? Baring. Masa tu nak bercakap pun tak boleh. Terlantar. Mulut pun tak boleh nak cakap. Badan kita penuh dengan wayar dan sebagainya. Kita gerakkan jari, orang tak faham. Nak minum, nak makan. Yang paling penting ketika itu ialah kita nak beritahu kita sangat takut. Orang tak tahu. Tapi beritahu dengan Allah. Allah tahu. Tak beritahu pun Allah tahu. Baik. Allah mendengar rintihan, aduan, kebimbangan dan luahan hamba-Nya pada setiap masa, tempat dan ketika. Berdoa bukan dalam masjid saja. Di mana? Tu seorang lelaki, dia datang jumpa Rasulullah. Dia tanya, sahabat ni dia punya pemikiran dia lain. Dia tanya, ya Rasulullah, apa dalam doa ni benda yang paling penting saya nak minta? Saya banyak minta ni Rasulullah, tapi saya nak tahu ada benda yang paling penting saya nak minta ni apa ya Rasulullah? Rasulullah kata, yang pertama, al-afu, keampunan. Nombor satu, Allahumma gfirli zunubi wali waliday. Tu kalau kita semayang seseorang, Allahumma gfir lana. Kadang dah biasa jadi imam ni, kadang tak ada jumpa Allahumma gfirli tu Ustaz Fitri dia mesti nak Allahumma gfir lana juga. Boleh juga, tak ada masalah. Minta, perbanyakkan doa minta ampun. Ada satu doa saya baca lagi dahsyat, dia tulis, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan dosaku yang telah lalu, dosaku sekarang dan dosaku akan datang. Oh, dahsyat doa tu saya baca. Sebab dia sedar diri dia akan berdosa. Hebat. Tu sebab Rasulullah kata doa itu senjata mukmin. Doa itu pendinding daripada neraka. Doa itu menyebabkan kita meniti titian sirat dengan pantas. Baca banyak. Itu sebab minta ampun. Kuncinya apa? Nombor satu, berdoa. Yang mesti jangan tinggal ialah minta ampun. Tahu-tahu masa kita hidup tuan-tuan, Allahumma gfir lana, ya Allah ampunkan kami ya Allah. Allahumma gfir lana, ampunkan kami ya Allah. Besok bila kita meninggal,
Allahumma fir lahu. Ya Allah, ampunkan dia ya Allah. Nampak? Pentingnya doa. Kan? Itu sebab bila kita pergi sembahyang jenazah tu, orang tanya, apa tujuan sembahyang jenazah Ustaz? Sembahyang jenazah ni apa tujuannya? Itu sebab kita bila pergi sembahyang jenazah untuk betul lillahi ta'ala, kerana Allah, betul. Tapi tuan-tuan, bila pergi sembahyang jenazah, tujuan utamanya ialah nak minta ampun untuk si itu. Tolong setting dalam kepala. Jadi siapa yang dia kenal, saudara mara dia ada, dia tak semayangkan. Rugi besar tuan-tuan. Dan dia tak jalankan tanggungjawab dia. Tugas kita yang terakhir kepada saudara mara kita, kepada sahabat kita ialah minta Allah ampunkan dosa dia. Sebab saya selalu pesan, bila semayang jenazah ni, pastikan lebih 40 orang. Sekarang ni tak boleh buat di rumah, di masjid, insyaAllah ramai lah. Tapi kadang-kadang nak copek. Nabi pesan kat kita, antara tanda jenazah tu diampunkan Allah ialah disolatkan lebih daripada 40 orang. Itu sebab bila nak solat jenazah ni, kalau boleh WhatsApp. Kita nak semayang pukul 10 ni, Masjid Husin. Tolong datang kawan-kawan semua. WhatsApp. Dan buat lebih daripada 3 saf. Ya, lebih 3 saf. Sebab apa? Last kita nak minta Allah tolong ampunkan dosa dia. Bila ada saudara kita, jiran-jiran kita meninggal, pastikan kita datang sebab kita nak meramaikan dia. Sebab bila ramai, doa tu ialah doa yang mustajab. Allah terima dan Allah makbulkan. Itu dia. Baik. Yang kedua, bagaimana Allah mampu melayan pelbagai doa daripada berbilion-bilion manusia. Daripada seorang pengemis yang merayu untuk mendapatkan sesuat nasi. Daripada sekecil-kecil manusia yang mungkin permintaannya nak minta nasi je pun. Tapi Nabi pesan kat kita, berdoalah walaupun hanya nak minta garam. Nampak tak? Nak minta garam pun berdoa. Sebab kita akan rasa bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dua. Baik. Seterusnya, dalam diri kita ada satu sifat. Apa dia? Ego. Ni ada orang ego, orang sombong dengan Allah Taala. Siapa? Orang yang malas berdoa. Orang yang malas berdoa. Habis sembahyang, wirid pun tidak. Sedangkan dia ada masa tu. Memang perangai dia setiap kali sembahyang, habis dia beri salam, cabut. Jangan amalkan. Sebab itu ada ciri-ciri sifat sombong. Jangan ada sifat sombong dalam diri kita. Takkan masuk syurga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walau sebesar zarah. Apa nak buat kalau macam tu? Istighfar, taubat. Taubat. Baik. Sebenarnya malas berdoa itu tanda kekerasan hati. Kesan daripada keras hati itu akan menyebabkan kita ditimpa kesusahan di dunia dan di akhirat. Malas berdoa salah satu tandanya dosa kita banyak. Borek kan? Sebab tu tadi Nabi sebut bila ditanya, ya Rasulullah, apa saya nak minta dalam doa saya? Minta maaf, nombor 1. Nombor 2, minta apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa tu jangan tinggal.
Dua tu minta. Itu mesti ada dalam doa. Nabi pesan. Minta ampun. Sebab apa? Kalau kita ni dibayangi dosa, kata ulama, kadang-kadang kita ni tidur malam-malam, mula-mula nak tidur tu rasa macam jatuh daripada tempat tinggi. Pernah rasa? Daripada tempat tinggi rasa jatuh ke bawah, terkejut kita malam. Apa tanda dia? Dosa kita banyak. Banyakkan taubat, banyakkan berdoa, banyak zikir. Ustaz, malam-malam saya macam kena tindih Ustaz. Dosa dah menindih kita tak sedar lagi. Kena tindih dah dosa. Tidur tu Ustaz, mimpi kena kejar dengan hantu, nak lari tak boleh Ustaz, boriknya dosa ya. Allah bagi gambaran kat mimpi, kadang tak faham. Senyum tu ada yang kena tu. Sebab apa? Doa. Tuan-tuan tu kadang kita payah tu. Kadang dah azan dah, kita datang masjid, kita lekor lagi. Sebab apa? Kita malas nak sembahyang sunat. Sebab apa kita malas nak sembahyang sunat? Dosa tu berat kat kita. Kan? Dia yang payah kita nak buat ibadah ni adalah dosa. Lalu kat tabung tu senyum dah. Kan? Dia lalu kat tabung tu senyum. Itu tahan lagi lah. Senyum tu sedekah. Ada separuh tu langsung tak mandang dia tabung. Dia tak boleh pandang. Fobia dia. Sebab apa dia susah nak bagi? Ni dosa tadi. Jadi banyakkan doa. Dua doa ni jangan lupa. Itu sebab Nabi kita ajar cukup banyak doa dalam kehidupan seharian gitu. Contoh, bangun pagi duduk, Nabi suruh baca doa kan. Doa bangun daripada tidur. Alhamdulillahillazi ba'tama amatana wa ilaihin nusyur. Pagi dah bersyukur. Kalau tak lancar doa tu, sebutlah Alhamdulillah. Dah doa dah. Kita bersyukur pagi ni aku bangun. Sebab aku bangun daripada tidur, daripada mati. Ba'dama amatana. Aku bangun daripada kematianku. Aku mati malam tadi ya Allah. Kalau tak bangun, lebih dah. Qalu inna lillah. Kan? Tidur tu tak garanti kita bangun esok pagi tuan-tuan. Tak garanti Tak garanti. Sebab tu baca doa. Pagi-pagi dah baca doa. Buka baju, bismillah. Barulah setan pun tak nampak aurat kita. Sebab bismillah. Buka baju pun dengan nama Allah. Kita ni aurat kita habis, setan tengok Betul. Nak orang perempuan main buka bismillah pun tak ada, setan tengok. Kan? Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru dia tak nampak. Mana pula pergi tadi dia nak makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Tak payah baca kuat-kuat pun. Tapi nak membiasakan doa tu. Lupa Ustaz, baca tengah-tengah kalau ingat. Lupa Ustaz, tengah pun lupa. Dah baru ingat kata. Alhamdulillah lah. Nampak? Nak memudayakan, nak membiasakan doa tu dalam hidup kita. Banyak doa yang Nabi ajar pada kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum innal ladzina yastaghbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Berdoalah kepadaku, nescaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri daripada menyembahku, orang yang sombong daripada menjadi hamba-Ku, kata Allah Ta'ala, akan masuk ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan hina dina. Kenapa Allah Ta'ala letak dalam ayat yang ada unsur doa?
Doa ialah bukti kita sebagai hamba Allah. Tu deh. Tu penerangan dia. Bukti kita ni hamba Allah, apa dia? Antaranya ialah sentiasa berdoa. Sebab apa dia berdoa? Sebab dia rasa dia perlukan Allah. Tuan-tuan, kita perlukan Allah bila? Ada tak masa kita tak perlukan Allah? Tak ada. Betul? Kita perlukan Allah setiap saat. Bukan 24 jam dah. Setiap saat. Apa yang penting? Kerja sama dia kan. Sebenarnya bila orang tanya apa yang penting, apa jawapannya? Allah. Bukan kerja sama. Apa yang penting? Allah. Ya? Okey tuan-tuan. Kalau tak ada makanan, apa jadi kat kita? Tak tanya. Kadang-kadang kau mabuk syirik juga tu. Kalau tak makan, apa jadi? Mati dia kan? Betul. Sekarang ni kita makan tak? Tak mati pun? Tak. Ada pula orang kata kalau tak ada oksigen kita mati Ustaz. Cuba tahan nafas 20 saat. Mati tak nak tengok? Tak mati juga. Apa jadi kalau Allah tak ada? Mustahil lah Allah tak ada kan? Nampak? Pentingnya Allah dalam hidup kita. Itu sebab antara manusia yang dia ni rasa dia hamba Allah ialah dia sentiasa berdoa. Doa tu biar panjang. Boleh panjang-panjang doa. Doa tu biarkan panjang. Kadang-kadang kita ni berdoa, hati kita ke mana tuan-tuan? Hati kita ke mana? Hati kita ke doa tu ke? Hati kita nampak? Sepatutnya bila kita ni kalau bercakap tak dengan hati, tak beri perhatian payah. Itu sebab doa itu mesti ada dalam hati kita. Bila kita minta, itulah permintaan kita. Itu antara yang memustajabkan doa kita. Contoh, kita kata Allahumma gfir lana, ya Allah ampunkan kami ya Allah. Kita teringat dosa kita yang lalu. Kalau Allah tak ampunkan dosa aku tu, apa jadi kat aku? Kan? Kita nampak dosa kita. Dan satu benda yang ulama pesan, jangan sesekali kita lupa dalam hidup ni, apa dia? Dosa. Setan ajar kita, kalau kamu buat amal baik, kamu ingat amal baik tu. Kalau boleh cerita ke orang. Betul? Oi, kalau sedekah lah, cubalah hari Jumaat ni tuan-tuan, bila tabung lalu, tuan-tuan raba dalam poket, tarik keluar tengok 500. Tuan-tuan masukkan 500 tu dalam tabung. Cuba test, balik kan ingat ke tidak? Ingat tu, sampai malam letak tangan atas kepala. Alah 500, aku silap masuk tadi tu. Nampak? Sedangkan benda tu disuruh lupakan, jangan ingat. Tapi kalau dosa, balik keluar masjid, selipar hilang. Kan? Selipar imam kita sapu tak balik. Konon nak pulang minggu depan pun tak sedar pula selipar imam ni. So jangan lupa dengan musuh kita, apa dia? Dosa kita. Ingat dosa tu. Kan? So bila kita ingat dosa-dosa yang kita boleh buat, clear. Dosa kita tengking mak kita, dosa kita kita marah pada orang-orang tertentu, kan? Kita ingat sampai hari ni, itu tandanya Allah nak kita, dia nak ampunkan dosa yang kita dah buat. Baik, orang yang tidak berdoa boleh dikira sombong terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dia secara langsung seperti tidak mengakui sifat-sifatnya.
Sifat hamba ni apa? Rendah, aku ni hina ya Allah. Sebab tu aku minta kat kau. Yang ada ni pun ya Allah bukan aku punya, kau punya. Rendah diri dengan Allah Ta'ala. Yang kedua dia rasa apa? Dia rasa diri dia jahil. Aku bodoh ya Allah. Aku tak tahu besok pagi aku keluar masjid ni, aku tak tahu ya Allah apa berlaku. Aku takut keputusan yang aku buat ni tak betul ya Allah. Nampak? Ni orang yang rasa dia. Sebab Allah itu maha mengetahui. Allah tahu apa yang baik untuk kita, apa tak baik. Itu sebab kadang-kadang bila kita berdoa, Allah tak bagi. Sebab apa? Sebab benda tu tak baik. Yang kita minta tu tak baik. Yang kita tak minta, Allah bagi. Sebab Allah tahu benda tu baik. So, Allah akan bagi kita apa yang kita perlu, bukan yang kita minta. Allah akan bagi kat kita apa yang kita perlu, bukan yang kita minta. Kalau yang kita minta tu benda tak baik, Allah tak akan bagi kat kita. Baik, sikit lagi tuan-tuan sebelum masuk kan. Sebab kita hamba dalam berdoa ni rasalah kita ni hina, kita ni miskin kita ni tuan-tuan. Tu sebab bila kita masuk syurga besok, kita tengok doa kita, ya Allah, kita terkejut, ya Allah, kalau aku tahu begini nikmat Engkau di syurga ya Allah, dengan Kau berikan aku melihat wajah Engkau ya Allah, aku melihat duduk bersama-sama Rasulullah ya Allah, aku duduk pula dengan keluarga aku ya Allah, aku dapat duduk dengan orang soleh ya Allah, orang yang mati syahid ya Allah. Aku minta kat dunia dulu, satu doa aku pun jangan Kau bagi kat dunia. Bila kita tengok doa kita yang ada kat sana, siapa kata? Abu Hurairah kata macam tu. Allah, ruginya aku, apa nak minta kat dunia tu. Kalau aku tahu dulu, biar semua benda ni ke akhirat. Kan? Sebab terhijabnya kita tak nampak. Kan banyak tak nampak. Sebab kita ni tidak dibuka hijab oleh Allah Ta'ala. Itu sebab antara orang yang dibuka hijab ni boleh tengok siapa? Abu Bakar, Ali, sahabat Nabi ni dia boleh nampak. Tuan-tuan tengok Umar tu, hebat tuan-tuan. Gempa bumi, dia ketuk bumi dengan tongkat dia je. Dengan perintah Allah, berhenti gempa bumi. Wahai bumi, berhenti dengan perintah Allah, berhenti bumi. Sungai Nil kemarau tak ada air, tulis surat. Wahai sungai Nil, kalau kau mengalir kerana Allah, mengalir. Jangan buat perangai korang-koring ni. Tapi kalau kau mengalir kerana diri kau, berhentilah kan. Tulis surat, hantar. Tak surat dalam. Mengalir sungai Nil sampai sekarang tuan-tuan tak kering. Ni orang yang Allah telah buka hijab. Tu satu malam Sayyidina Ali, dia tidur, dia mimpi. Apa dia mimpi? Dia mimpi Rasulullah bagi dia kurma sebiji. Besok pagi masa dalam Nabi ada di masjid, Nabi bercerita, sahabat-sahabat dengar, bila nak habis je Nabi pun kata ada orang bagi kurma. Nabi kata, wahai Abu Bakar, tolong agihkan semua. Jadi Abu Bakar bagi seorang sebiji. Ambil semua seorang sebiji. Macam mana soalan dia, Ali boleh tahu pagi itu Nabi nak bagi kurma dalam mimpi. Pak kan sampai je dekat Abu Bakar bagi kurma ke Ali, Abu Bakar kata apa? Takkan sebiji je teh. Gurau lah tu kan, takkan sebiji je. Abu Bakar jawab apa? Kalau kau mimpi malam tadi lebih dari sebiji dan bagi. Macam mana dia boleh tahu mimpi malam tadi sebiji? Nabi senyum. Tuan-tuan, bersih hati. Itu sebab kita banyakkan berdoa, banyakkan berzikir, banyak sembahyang sunat. Hati kita jadi bersih. Kan? Hati kita jadi bersih. Itu sebab Allah Ta'ala pesan kat kita. Allazina amanu wa tatma'inna qulubukum bi zikrillah. Yakni hati mereka yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan ingat Allah.
hati bersih. Kan? Kalau kita dapat macam tu, best kan? Baik kan? Baik. Ada sikit lagi. Mengapa begitu sikap kita? Kita tidak boleh terdidik dengan sifat Allah yang maha mendengar. Malah lebih malang lagi, kita begitu berat hati nak menadah tangan berdoa kepadanya. Kita berasa Allah tidak mendengar atau malas berdoa. Sebaliknya dengan berdoa, hati akan menjadi lembut, fikiran akan menjadi cergas, perasaan akan menjadi tenang, dan anggota badan menjadi cergas. Seluruh badan, tuan-tuan. Itu sebab kita jaga bila adab-adab kita berdoa. Nabi berdoa macam mana? Nabi angkat tangan di paras dada dia. Kan? Itu sebab Nabi berdoa begitu tangan dia. Nabi tawajuh, khusyuk Nabi itu bila berdoa. Pandang tapak tangan dia, tengok Nabi bila dia berdoa. Sungguh-sungguh. Jadi kita pun nak latih diri kita begitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, tolong hafal doa sebanyak yang mungkin. Jangan bagi doa ni eksklusif untuk Tuan Imam, Tuan Bilal saja. Kita semua boleh baca doa. Kita semua boleh memimpin Yasin. Kita semua boleh memimpin tahlil. Kan? Semua kita boleh. Jadi kita latih diri kita daripada sekarang. Biarlah kita ni jadi termasuk dalam golongan orang-orang yang disebut sebagai ahli doa atau ahli zikir. Ambil masa ramai orang. Baik, saya rasa setakat tu saja. Kita malam ni 8.38 Isyak 39. Ada 9 minit lagi. Tu yang keduanya. Jadikan doa-doa yang ada. Bawa doa yang ada tu. Jumpa dengan orang-orang kita yang alim, baca depan dia. Baca, tuan tolong dengar saya doa ni. Apa cerita doa ni? Kan? Baru kita akan baca. Pentingnya doa. Sebenarnya doa yang Nabi baca tu banyak. Saya buat satu doa je, tuan-tuan. Apa dia? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, setelah kau beri kami hidayah, jangan kau kembalikan kami ini dalam kesesatan. Doa itu kita minta ke dunia ni agar kita tidak wasak akidah, kita tidak syirik, kita tidak murtad. Bukan tu saja. Al-Qurtubi sebut dalam buku dia, dalam kitab dia yang besar, dia kata bukan saja doa tu kat dunia ni nak selamatkan kita daripada syirik, tidak. Itu sudah pasti, dia kata. Tetapi ketika kita nak mati, rupa-rupanya datang iblis dan syaitan memujuk kita menyerupai ayah dan ibu kita supaya kita mengikut mereka. Ni yang ramai tergelincir besok ni. Nampak doa tu nampak begitu, tapi kesannya cukup besar. Rupanya last masa kita nazak nanti, mak kita akan datang. Bukan mak kita, Iblis laknatullah akan kata, wahai anakku, tinggalkanlah Islam ni, ikut mak. Mak tak Islam ke? Tak, mak Yahudi, dia kata. Yang terselamat siapa? Antaranya orang yang baca doa tadi. Itu sebab doa tu kata Imam Qurtubi, jangan tinggal. Sangat penting. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.